ونعبدك ونعبدك ونستعينك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, mafhum hadis, Allah berfirman, ya abna adam, tafarruq li ibadati amla usadrak ghina wa asudda faqra. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Walhal waktu itu kurniaan Allah, milik Allah, demi masa. Namun Allah kurniakan masa pada kita untuk kita berikan kembali kepada ketaatan. Lalu dinyatakan dalam satu hadis qudsi rawahu Tirmizi, ya abna Adam, luangkan waktumu. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata apa, nak tunggu masa terluang tak akan luang punya. Jadi kita dengan Allah berikan kederat akal yang waras, maka kita kena usahakan untuk luangkan masa. Di antara masa ini, dia tak ada masa kosong terbiar, tak ada. Sama ada diisi dengan kebaikan, atau kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka dia akan diisi dengan keburukan. Dia tak ada istilah tak ada buat apa-apa, saja-saja duduk saja-saja, tak ada. Dan apabila kata Allah luangkan masa, dan barang siapa yang berjaya meluangkan masa untuk Allah, yakni untuk taat kepadanya, Allah tidak perlukan kita, tapi kita yang perlukan Allah. Maka apa Allah jadikan pada kita? Allah akan isi hati kita dengan kekayaan. Yang kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tapi kaya itu dengan rasa di jiwa. Kaya itu sifat yang merujuk kepada suasana hati yang qanaah, cukup. Cukup yang kita nisbahkan kepada Allah, hasbi Allah. Sifat cukup hanya pada Allah. Manusia hari ini sibuk nak mencari kecukupan.
Betul kena cari kecukupan, tapi salah dia mencari kecukupan itu dengan dia menisbahkan cukup pada benda. Salah. Adapun mencari kecukupan itu dengan apa? Dengan ketaatan. Begini jemaah sekalian. Apa yang Allah akan berikan adalah Allah akan berikan dia kecukupan hati. Cukup hati ini penting sebab apa? Sebab perlu diisi hati itu dengan kecukupan agar kita tidak menjadi hamba kepada dunia. Hamba kepada dunia ini membuat kita seringkali sentiasa tidak rasa kepuasan. Apa pun jenis yang dunia ada pada kita hari ini, walaupunlah secanggih-canggih mana pun, dia tidak akan mampu memberikan kepuasan. Melainkan mendapat hati yang puas terlebih dahulu, lalu kita terjemahkan kepuasan itu pada apa yang Allah berikan. Allah berikan apa saja, kita berpuas hati. Itu nama mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita menikmati mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka automatik Allah cukupkan. Itu cara dia. Maka dengan cara siapa yang bagi masa ke Allah? Bagi masa. Kata Nabi SAW satu hadis lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, yang mana Nabi berpesan, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita nak hidup kita terjaga, terpelihara, maka kita kena jaga Allah. Bagaimana jaga Allah itu? Luangkan masa untuk Allah. Untuk apa? Untuk kita isi dengan ketaatan. Ketaatan yang utama itu adalah menuntut ilmu. Maka beruntunglah sesiapa yang masa hidupnya itu, keutamaan dalam hidupnya, masa ni dia sanggup laburkan untuk ilmu. Perkara yang paling mahal, yang tak ternilai, sehingga tak mampu dibeli oleh apa pun di dunia ini adalah masa. Masa tidak akan mampu dibeli oleh apa segala perkara atas dunia ini. Jadi masa itu kalau jika mampu kita luangkan untuk Allah, apa yang kita akan dapat? Allah akan tutup kemiskinanmu, Allah kata. Allah akan tutup kemiskinan kita. Apa maksud tutup kemiskinan ni? Yakni Allah akan tutup kelemahan kita. Habis ustaz, ada orang buka aib saya ustaz, macam mana? Dia buka lah macam mana pun, tapi takkan mampu mengaibkan. Dia takkan mampu mengaibkan siapa-siapa. Kerana permata kalau dicampak ke lombong, dicampak ke tempat yang kotor, tempat yang najis, walaupun bicaranya soal najis, tapi dia tu permata, dia tetap akan dinilai sebagai permata. Walaupun dikutip di tempat najis. Memanglah ketika dikutip permata itu penuh dengan selaput najis, sampah sarap. Lalu kita pun katakan, apa permata ni dulu dia dekat tempat sampah. Biarlah dulu kat sampah pun. Biarlah dia dulu dekat tempat najis sekalipun. Tapi dia permata. Nah, itu maksudnya Allah tutup aib kita, Allah tutup kelemahan kita. Orang cuba nak melemahkan kita dengan menempatkan kita pada tempat yang buruk. Menempatkan kita pada keadaan yang buruk. Keadaan masa lalu kita, ya buruk mungkin. Kadang kita yang bukannya tiba-tiba jadi malaikat. Kita ada jernih proses, jernih perjalanan menuju Allah. Kita ada kisah-kisah yang kita lalui. Ada orang yang cuba untuk membuka, menceritakan kelemahan-kelemahan kita. Tanpa perkara itu kita senangi. Kerana apa? Agenda dia tak puas hati. Sakit hati dia dengan kita. Ada benda yang dia tak dapat. Ada benda perjanjian yang tak dipersetujui. Ada benda-benda yang tak disepakati. Lalu dia pecah. Berpecah, lalu serpihan-serpihan pecahan itu akan tercampaklah pada badan-badan seseorang itu. Luka sana sini, cala bala sana sini. Tetapi mereka yang tetap istiqamah, nak hindarkan diri daripada rasa tidak cukup tadi, dan nak jaga diri daripada orang condemn, orang lemahkan kita, orang burukkan kita, jaga masa dengan Allah. Itu saja. All out. Kalau boleh bagi all out. Kita kena privilegekan masa kita. Walaupun kita banyak urusan-urusan yang kita nak uruskan kat dunia ini, namun kita kena tak prioriti. Aulawiyat, keutamaan masa kita tetap adalah untuk menuntut ilmu. Dan pastikan perjalanan ini menjadi saksi kepada anak cucu kita, kepada ahli keluarga kita, bahawa legasi penuntut ilmu ini dimulai dengan diri kita. Kita biar jadi pencetus balik. Dan menuntut ilmu ni biar kita cetuskan balik suasana ilmiah menuntut ilmu ni. Biar anak cucu kita ni sedar bahawa mak dia ni, ayah dia ni
tok dia ni, unyang dia ni bukan orang yang buang masa. Orang yang mana punya keturunan yang bagus, iaitu orang yang menuntut ilmu. Ini satu perkara yang perlu kita perjuangkan. Dan setiap apa yang digunakan untuk ilmu, masa dia, tenaga dia, hartanya, jaminan Allah, Allah akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Memang awalnya susah. Itu adat dalam dunia. Susah, tapi tidak merasa susah. Kalau nak tahu kita diduduk di pihak yang mana, duduk dah di dalam kesusahan. Adakah dia terkesan dengan susah itu, lalu dia meninggalkan mujahadah? Kalau dia meninggalkan mujahadah kerana diuji susah, maka sesungguhnya dia jauh daripada pertolongan Allah. Nak tahu pertolongan Allah tidak? Duduk dalam susah. Kita tengok macam mana, sejauh mana kesusahan itu mampu memberi kesan pada kita. Jikalau kesusahan itu datang melanda seperti ombak badai menghempas hidup kita, tapi kita masih tetap bermujahadah, menuntut ilmu, kekal menjalankan majlis ilmu, tetap memperbaiki diri, percayalah wallahi jemaah sekalian, anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Ini satu perjuangan yang mesti kita pertahankan. Apatah lagi di akhir zaman yang penuh dengan cabaran-cabaran yang boleh menyebabkan hati kita ni lemah. Hati kita ini berbolak-balik. Tapi kerana keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pertolongannya, maunah. Maunah pertolongan Allah ini datang bila susah lah. Senang tak rasalah pertolongan Allah tu. Walhal senang tu dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita mampu seiringkan susah dan senang itu berserta dengan Allah, billah, sebab tu alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, Allah izinkan untuk memperguna ataupun walaupun belum disebar luas ke seantara dunia ni, tapi perkataan billah tu telah berjaya disimbolkan. Walaupun ia bukanlah simbol sekadar simbol, tapi biar kita lekat, kita ingat. Ada simbol ni adalah untuk mengingatkan kita yang lupa. Kita lupa hidup kita ni dengan Allah. Dengan Allah. Wa imma kalaupun ada orang kiri dan kanan kita, ada penyokong kiri dan kanan kita, percayalah, kerana dengan Allah lah Allah akan datangkan sokongan-sokongan itu. Kalau tidak dengan Allah, walaupun seluruh manusia jenteranya datang untuk menyokong kita, tapi ia rapuh seperti labah-labah, sarang labah-labah yang tiada manfaatnya. Namun jikalau ianya datang dengan Allah, walaupun seorang saja yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun apabila berserta dengan Allah, seluruh dunia mampu ditakluki. Ini perlu kita ingat jemaah sekalian. Dan semua ini akan tertegak dengan pengajian akidah, tauhid. Takkan mampu kita bicara soal keyakinan akidah yang nak menjulang ataupun meletakkan Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, nak meletakkan Allah itu tinggi bagi segala-galanya, kalau tidak dalam hati ada sifat keyakinan iman yang tinggi. Maka iman ni bukan lagi soal yang saya ni lemah iman ustaz, saya tak kuat iman. Bukan itu bicaranya. Bicaranya bagaimana kita nak jaga iman kita agar sentiasa keyakinan kita tidak berbelah bagi. Maka sebab itulah ilmu ni dan iman tidak boleh dipisahkan. Ilmu dan iman tidak boleh dipisahkan walau apa jua keadaan. Kerana iman terjemahannya ujian. Nak jawab ujian kena dengan ilmu. Kena dengan ilmu jemaah sekalian. Amalan yang kita ada hari ini, silat hari bulan, bila datang ujian, bersepai habis, berkecai ibarat debu berterbangan. Rupa-rupanya tadi mujahadahnya hanya kerana benda. Mujahadahnya terkesan dengan keadaan. Hilang begitu saja. Walhal Allah nak uji dia, adakah dia itu istiqamah atau tidak. Dalam pengajian kita lepas, alhamdulillah. Dalam kita meneruskan kajian kita, dalam pengajian kajian sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, keluarga beliau, seluruh keturunannya, ditempatkan beliau di kalangan orang yang saleh dan salehah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Begitu juga bagi yang menyusuri perjalanan pengajian ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah tempatkan kita di kalangan orang yang saleh dan salehah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang lepas jemaah sekalian, kalau kita lihat, kita dah masuk sifat nafsiyah, sifat al-wujud.
Al-wujud bil makna, sifat pertamanya dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Ini saya merujuk sikit. Kerana saya nak kaitkan dengan bagaimana terjemahan Al-Imam As-Sanusi kewujudan Allah Subhanahu wa taala pernah diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah pada 1971 dengan kata amantu billah. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal pun menyebut dengan kata maujud, yang ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan sifat wujud itu sendiri adalah menyatakan iman. Amantu billah bil makna dia akan isbat, dia merujuk kepada wujud. Yang wujud hanya, yang ada hanya Allah. Ini mesti mau dipasak dalam hati sedalam-dalamnya. Ni caranya kita kaji sifat Allah dan kita tengok pada kehidupan. Sebab dalil, yakni bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini adalah dengan adanya Allah jadikan alam ini. Dalil kewujudan, dalil bil akli lah. Kita tengok pada alam, tidak boleh ada sendiri. Jadi tengok alam, yang ada hanya Allah. Sebagaimana contoh-contoh yang kita telah terjemahkan minggu lepas. Bila tengok rumah berlampu terpasang waktu malam, kita tak akan sebut rumah tu berlampu. Kita akan sebut rumah tu ada orang. Tapi mana kelibat orangnya tak nampak. Isyarat kepada ada buka lampu, kipas terbuka, pintu terbuka, ada orang ni. Itu nama isyarat. Kita belajar. Dan kita ni sedang belajar sifat 20, faham Kita kaji sifat 20 sejarah. Sebab ada kadang-kadang yang ngaji apa ni? Ustaz, saya lost lah kejap. Ada juga yang lost tu. Sebab tu kena bagi perhatian. Ingat, iblis ni dia tak suka kita ngaji tauhid. Sebab tauhid akan memberikan kesan kepada keyakinan. Natijah pengajian tauhid, kesan dia yakin. Bila yakin, beramal itu jadi lunak, jadi nampak manfaat dia. Jadi amal yang bermanfaat akan dapatlah fadail, dapatlah fadilat, tanpa perlu kita terfikir-fikir apa fadilatnya. Walhal memang ulama telah menggaris pandukan sekian-sekian fadilat. Tak jadi masalah. Tapi kerana tidak yakin, maka beramalnya itu kerana hanya memenuhi syarat kehidupan, itu saja. Bukan hal lahir dari hati yang sedarnya ada hanya Allah. Tu contoh. Hari ni kan, bila masuk al-wujud ni, kita ambil ibrah. Bagaimana sesuatu amal yang kita buat tu kerana ada Allah. Kenapa solat? Sebab ada Allah. Sebab iman kita menyatakan bahawanya ada hanya Allah. Al-mawjud. Itu hanya Allah. Jadi jangan sebut ada yang lain. Jangan sebab ada masa lapang. Ni ada tu nampak. Ambil pemahaman ada tu. Dalam kita kaitkan dengan hakikat yang ada. Hakikat yang ada. Kemudian, kita pun menyatakan yang ada hanya Allah. Lalu bila maksud yang ada hanya Allah, adalah kita nak isyaratkan balik syariat-syariat yang kita lakukan di alam jagat raya ini, perbuatan-perbuatan yang kita terjemahkan dalam af'al amalan kita, kita boleh dah iktikad satu je. Sebab ada Allah. Khalas. Kau solat-solat ni, kau dapat apa? Ada apa ni? Datang-datang majlis semua ni ramai, orang pun tengok ada apa tu, turun naik, masuk kereta, masuk. Ajaran apa dalam tu? Tapi dia tahulah ni arwah tok saya dulu tu, Wak Kari tu, cucu dia tu. Ada apa? Kita mula jawab, ada Allah. Atas bawah orang pandang. Sah sesat ni katanya. Jadi jangan jawab cepat sangat ada Allah tu, jawab ke hati. Orang yang dah dengar jawab syariat. Faham? Kena pandai guna. Kadang-kadang kita ada Allah belaka, pening orang. Ada Allah kat situ. Sudah. Jangan salah faham. Ada orang macam itu. Semua benda memanglah. Satu campur satu. Siapa tengok video tu? Ni bukanlah mengata Ada orang kata mengata pula. Apa yang kata ni benda depan mata kan. Mereka orang pergi viral kan, siapa suruh? Satu campur satu, biiznillah dua. Allah. Kenapa nak sebut biiznillah lagi? Kalau perkara tu tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Kan?
Jadi memanglah kita nak ingatkan orang semuanya ada ni mesti biiznillah. Tapi kadang-kadang salah letak, salah percakapan, salah kita mempraktikkan perkataan itu. Jadi serba salah kita. Apa 1+1 biiznillah 2? Saya tak habis baca, saya ingat 1+1 dia punya jawapan biiznillah aja. Lagi kacau tuan-tuan. Rupanya ada 1+1 biiznillah 2. Kalau dia faham wujud ni yang ada hanya Allah, khalaslah 2 ke 10 ke, biarlah datang daripada siapa pun yang reka ilmu matematik ni ke apa ke, dia tak boleh ada sendiri. Jawapan tu takkan boleh ada sendiri. Atau kena ngaji sifat 20 ni. Kan? Jadi niat kita i'tiqad biar kat dalam. Tapi kalau jumpanya aliran sefikrah, boleh jawab, keluarlah habis. Nak bagi sama-sama semangat kan. Sebab ada Allah ke datang ni. Bukan ada makan-makan sangat pun kata. Tapi kadang-kadang sedap juga makan-makan tu. Boleh tahan katanya. Sambil-sambil kan. Dia kona lah juga CP-CP tu kan. Tapi i'tiqad dia pegang kemas. Ada Allah. Dan bila ada Allah, maka ganjarannya, segala apa yang ditawarkannya, itu jaminan. Pasti. Jadi tak ada sia-sia lah. Kalau orang tengok pelik datang seorang-seorang begitu begini buat, kadang-kadang orang pening kepala. Sebab dia tak nampak ada Allah. Kita nampak ada Allah. Dia nampak ada kerugian. Kau ni rugi buat benda macam ni. Kau je kena baik. Kau je kena begini. Dia, apa dia buat? Dia buat apa kan kau? Sebab apa boleh buat baik? Sebab apa kita boleh buat satu perkara kebaikan itu? Sebab ada Allah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka di situ, maka kalau kita lihat dalam perbahasan seterusnya, dan kita berhenti dekat perenggan Musad 130 tu, edisi yang kedua dan edisi pertama 125. Baik. Wujud yang kita dah faham perkataan, yang ini wujud zati, bukan wujud wujud sini bermaksud wujud zati, iaitu wujud yang sebenar-benarnya. Kita dah bincangkan dan kita sambung pada dalam penempatan al-wujud sebagai sifat Allah. Menetapkan al-wujud sebagai sifat Allah. Dalam menetapkan penetapan al-wujud sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sanusi ini cenderung kepada pendapat Imam Al-Razi, iaitu al-wujud bermakna sifat Allah Subhanahu wa taala. Wujud ni disebabkan juga pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Sanusi. Yang memiliki kewujudan sendiri di luar zatnya. Wujudnya kewujudan sendiri di luar zatnya. Ia adalah sifat subutiyah. Ini penetapan, isbat. Kalau kata isbat, menetapkan. Subutiyah baginya tetap pada diri zat Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan tambahan kepadanya, dan tidak boleh disifat dengan ada dan tidak juga dengan tiada. Ini kalau kita lihat pada rujukannya awal, ciri atau sifat nafsiyah ini tidak boleh disandarkan dengan mana-mana ahwal ataupun hal, keadaan-keadaan ada atau tiada. Macam contoh ruang dan jirim. Adanya ruang ini untuk memenuhi jirim. Ruang dan jirim. Jirim memenuhi ruang. Jadi kewujudan jirim itu memenuhi ruang. Sebab dia ada ahwal, ada sebab musabab tu. Tapi al-wujud tidak, dia bebas daripada ahwal, keadaan. Dia tidak akan terkait dengan apa-apa keadaan. Baik. Imam As-Sanusi berpendapat bahawa ketetapan berbeza. Imam As-Sanusi berpendapat bahawa ketetapan berbeza dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ada perbezaan sedikit daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang mengasaskan kepada aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang berpendapat bahawa al-wujud adalah zat itu sendiri. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berpendapat bagaimana wujud itu adalah zat itu sendiri. Mana wujud itu adalah zat itu, dan tidak memiliki eksistensi, esensinya sendiri. Dia tidak ada eksistensi mandiri. Kerana al-wujud boleh disifatkan zat pada perkataan zat Allah SWT ada. Zat Allah SWT ada. Mana zat Allah SWT ada. Okey.
Ini yang kita baca ini adalah pendapat ataupun yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berpendapat. Kalau Imam Al-Sanusi itu cenderung pada pendapat Imam Ar-Razi, mengatakan wujud bermakna sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud itu dah termasuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat al-wujud itu luar daripada sifat. Dia adalah zat. Namun kalau kita lihat mengikut Imam Al-Baijuri di dalam Hasyiah Al-Alama Al-Baijuri Alamatan Al-Sanusiyah, pentafsiran faham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh Al-Sa'ad Al-Din At-Taftazani, seorang ahli teologi aliran Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada abad ke-8 Hijrah 14 Masih. Yakni tafsiran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu pernah dibawa oleh ulama teologi Imam Abu Hanifah. Okey. Ini membahaskan keadaan perbahasan sifat wujud tu. Al-Imam Musanusi rahimahullah ta'ala meletakkan cenderung kepada Al-Imam Ar-Razi, mengatakan wujud itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga pernah dibincangkan pada Al-Imam As-Sa'ad Al-Din At-Taftazani, yakni aliran Abu Hanifah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyatakan al-wujud itu adalah zat Allah. Al-wujud adalah zat itu sendiri. Zat itu sendiri. Wujud tu zat itu sendiri. Kalau boleh diberikan tamsilan, ini dengan sifat. Kalau dalam chemistry, formula tu sendiri dah sifat. Zat dia, zat tu dia lebih dalam. Perbincangan zat tu lebih dalam. Namun di sini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Sanusi tetap bersepakat. Bahawa al-wujud menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-wujud bermaksud sepakat adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Syarqawi turut memberi kelonggaran mewajibkan beriman bagi setiap mukallaf. Yakni apabila mukallaf, yakni yang dipertanggungjawabkan, telah dipertanggungjawabkan hukum hakam atas dirinya, yakni akil balik, hanya pada kewujudan Allah SWT. Maknanya wujud Allah sudah membadai, bukan wujudnya sebagai tambahan kepada zat atau tidak. Wujud ni tambahan zat atau tidak? Nak bincangkan sifat wujud tu tambahan zat ke atau tidak? Tapi Al-Imam Asy-Syarqawi dalam bab iman, okey, kalau tengok dalam iman ni, bila mukallaf, kat sini kita nampak apa kewajipan syarat iman. Kalau merujuk Asy-Syarqawi ni, iman bagi setiap mukallaf hanya pada kewujudan Allah SWT. Maka dia beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala, khalas. Maka tidak perlu untuk membincangkan wujudnya sebagai tambahan zat. Wujudnya Allah itu, sifat wujudnya Allah itu adalah zat atau tidak. Boleh faham? Boleh? Okay, baik. Dan sebagainya, kerana demikian itu bukanlah perintah Allah SWT, dan ia merupakan masalahnya rumit dalam perbincangan tentang ilmu kalam. Yalah, dia perbincangan yang rumit, membincangkan hal keadaan zat atau sifat ini. Dan juga para sahabat dan tabi'in mendiamkan diri. Ini dalam bab sifat dari peringkat awal, dalam era salaf, para sahabat dan tabi'in mafhum lagi, tidak membahaskan terus. Baik. Bahkan mereka melarang sebarang perbincangan tentangnya, kerana perbincangan tentang bentuk adalah terkeluar daripada kemampuan akal berfikir. Sebab akal ni kemampuannya tetap akan berbentuk. Sebab tu kita bahaskan ini adalah untuk menjaga akal daripada keluar daripada perbincangan yang sepatutnya. Kalau biarkan akal berbincang, sebab tu ada setengah golongan, dia menolak akal terus. Tak bolehlah tolak akal terus, sebab dengan akal juga kita nak berfikir, nak merenung, nak mengkaji. Tapi dengan akal tu juga perlu dibentuk. Itulah datangnya hukum akal ni.
wajib akal, harus bagi akal, mustahil bagi akal. Baik. Pendirian sama pernah disebut oleh Al-Bajuri dalam hasyiahnya kepada Al-Barahin. Jadi kesimpulan dari sifat yang pertama, nafsiyah ini adalah wajib bagi kita setiap mukallaf beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas. Kewujudan Allah Taala. Dia tanya anak kita, peringkat awal anak kita ni memayis dulu, boleh beza baik buruk. Macam mana tahu anak kita memayis? Macam mana? Macam mana tahu anak memayis? Dia boleh bezalah baik dengan buruk. Kalau dia boleh bezakan pisau tajam ke, tumpul ke, tu dah boleh bezalah. Kalau dia tak boleh beza, belumlah. Peringkat memayis pun dah boleh diperkenalkan dengan kewujudan Allah. Apatah lagi bila dia mukallaf akil balik. Yang pertama yang perlu ditanamkan dalam diri anak itu, dan sudah pasti mak ayahnya memperhalusilah macam hari ni, mendalami. Kita dah pandai masak, master chef, sampai ke anak kita nganga dia suap ngap bagi dia makan. Tak yang kau fikir apa yang aku masak, apa rempah banyak mana, apa banyak mana, tak yang nganga ngap makan. Tapi mak dia berkerut mikir nak masak apa, macam mana nak masak ni, barang apa nak kena beli ni. Malah kadang mendalami pula, buat kajian. Kalau pakai rempah ni apa rasa, pakai ni apa rasa, kalau makan free apa rasa. Rasanya lebih enak bila makan free, contoh kan. Macam itulah. Macam kita bagi ke anaknya adanya Allah. Faham? Cuma dia tanya, apa bukti adanya Allah, mak? Kalau orang anak-anak tanya, apa bukti adanya Allah? Ad-dalilu alam. Tengok ada alam lah. Alam ni, inilah bukti kewujudan Allah. Bagi contoh tadi, isyarat kepada adanya pentadbir, adanya yang menduduki tempat itu. Apabila adanya isyarat, tanda-tanda, peringkat awal anak-anak ini mesti ditanamkan tentang adanya Allah, bukan adanya mak ayah. Mak ayah diadakan. Jadi peringkat faham ataupun iman yang mukallaf itu, kata Imam Asy-Syarqawi, cukup baginya pada kewujudan Allah. Jadi tak perlulah dikaji wujud ni zat ke, tambahan pada zat ataupun sifat ke. Dia adalah perbincangan yang lebih halus. Jadi dia tidak menjadi perintah. Malah ulama salaf, sahabat dan tabi'in, mereka melarang pun. Sebab perbincangan begini bahaya kerana apa? Kerana dia akan masuk kepada, boleh jadi tajsim, jadi menjisimkan, dan menjadi tashbih, yakni menyamakan. Sedangkan wujud Allah itu tidak boleh disandarkan dengan apa-apa bentuk persamaan, apa-apa bentuk penjisiman. Baik. Khair. Dalam sifat yang seterusnya dan pembahagian sifat wajib bagi zat Allah Ta'ala ini adalah sifat yang kedua, salbiyah. Ma makna sifat salbiyah? Apa makna sifat salbiyah itu? Yakni sifat salbiyah ialah sifat yang merujuk kepada tiada perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan kata lain, menafikan pengertian-pengertian yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat salbiyah ini adalah sifat penafian, dengan maksud sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun pengertian-pengertian yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh yang pertama, sifat salbiyah itu adalah al-qidam. Ma makna al-qidam? Apa maksud al-qidam? Al-qidam ialah sifat kedua yang dikemukakan oleh Imam Al-Sanusi. Dan turutan sifat jadi Allah wujud qidam yang kedua.
Al-qidam artinya kekal sedia atau sedia. Al-qidam adalah kekal sedia ataupun sedia. Terjemahan perkataan al-qidam kepada perkataan sedia turut diguna pakai oleh kebanyakan ulama selepas Syekh Ahmad. Sifat al-qidam pernah diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah dengan kata lam yazal, yakni sentiasa. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal pula menyebut dengan kata qadim, yang dahulu. Perkataan sama turut disebut oleh Al-Tahawi, Imam Al-Tahawi, manakala yakni Imam Tahawi menyebutkan perkataan qadim juga, yakni yang dulu. Baik. Perkataan sama turut disebut oleh Al-Tahawi, yakni qadim, manakala sebutan Al-Muhasibi pula disertakan alif lam, iaitu Al-Qadim. Qadim, Al-Qadim. Yakni Al-Qadim itu merujuk kepada At-Tahawi, disebut juga Qadim. Itu habis. Qadim merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian perkataan sama Qadim itu oleh At-Tahawi, manakala sebutan Al-Muhasibi pula disertakan alif lam, iaitu Al-Qadim. Dia lebih khusus. Baik. Imam Al-Ghazali turut menggabungkan antara isyarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan sebutan Imam Ahmad bin Hanbal. Perbahasan ni jemaah sekalian, yang dibawakan oleh Tuan Guru, yang dibawakan kepada kita ini, apabila disyarahkan, ini bermaksud Tuan Guru syarahkan matan Ummul Barahin. Itu syarah tu, dengan membawa perbahasan ulama-ulama muktabar. Jadi kita tak adalah perbahasan itu senada saja dengan ulama mungkin sekarang. Tapi contoh dibawakan daripada Imam Abu Hanifah. Ini tahun kurun kedua hijrah, ketiga hijrah, kurun kedua. Yang mula-mula perbincangan membincangkan sifat. Yang mana kitab muktabar ketika itu adalah Fiqhul Akbar. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Akidah Tahawiyah. Ini At-Tahawi itu imam. Ini memang besar. Kalau dalam perbahasan karya-karya akidah, kita akan jumpa nama-nama kitab ini. Dan dibawakan pada perbincangan kita hari ini, yang mana menjimatkan lagi masa kita untuk kita lebih nak memudahkan, nak memahamkan lebih cepat. Membawa perbahasan-perbahasan ulama-ulama muktabar, kemudian dibincangkan berserta perbahasan Barahin. Hebat. Contoh Imam Al-Ghazali digabungkan juga perbahasan Qadim atau Qidam itu. Al-Imam Sanusi memanggil atau meletakkan dengan sifat Qidam. Namun para ulama mensyarahkan sebutan-sebutan sifat itu. Dan menunjukkan juga supaya tidaklah nanti kedengaran-kedengaran, suara-suara yang mengatakan sifat ini sifat rekaan. Jelas? Sifat rekaan ulama sekarang ini ataupun merujuk pada Imam Sanusi lah. Sebab mereka akan disebabkan terus pada sifat-sifat Allah. Asma Husna sebagai contoh. Yang mana Asma Husna itu juga, yang mana ya memang sifat Allah, nama-nama Allah. Tapi kaedah nak mensyarahkannya kan ada. Ada pun kadang-kadang dia terus pergi pada Asma Husna itu, rupanya kita tengok dia cabang daripada akidah Tauhid 3. Asma wa sifat. Dia tak belajar lah, dia tak nak lah belajar kidam-kidam ni. Dia kata apa? Ini rekaan ni. Rekaan apa? Imam Abu Hanifah disebut. Mensyaratkan lam yazal. Imam Ahmad bin Hanbal pun menyebut qadim. At-Tahawi pun sebut Al-Qadim. Malah Imam Al-Ghazali menggabungkan antara isyarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan sebutan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muhasibi dan At-Tahawi. Okey. Imam At-Tahawi, saya silap. Imam Tahawi sebut Qadim. Imam Al-Muhasibi menyebut Al-Qadim. Al-Muhasibi adalah imam. Saya baca terpisah di situ. Jadi
Imam Ghazali menggabungkan isyarat Imam Abu Hanifah dan sebutan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muhasibi dan At-Tahawi. Yang Imam Al-Ghazali menyebut sebagai qadim lam yazal. Maksud perkataan Al-Qidam adalah sama dengan maksud yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan At-Tahawi, iaitu tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaedah nak merumuskan sifat itu agar sifat huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, itu merujuk dengan Al-Qidam. Tidak ada permulaan sifatnya awal tanpa ada permulaan sifatnya yang akhir tanpa ada pengakhiran. Jadi kalau dirujuk kepada Al-Qidam, kalau nak pergi kepada perbahasan dalil Al-Quran, boleh bawa kepada surah Al-Hadid ayat 3 itu juga boleh. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, apa ibrah kesan daripada sifat Al-Qidam ini yang kita boleh terjemahkan dalam hidup kita? Bila sebut merujuk kepada sifat qidam, yakni kekal ada, kekal sedia. Bukan kekal ada, kekal sedia dan sedia. Yakni kalau kita rujuk kepada perbahasan yang merujuk kepada sentiasa, yang terdahulu, yang dahulu, maka dalam kita menepani hidup kita, yang kita menyangka ialah kita ada permulaan cerita hidup kita kan. Kita ni manusia yang bermula. Bermula tiada, bermula jahil, bermula itu, bermula ini. Tapi dalam permulaan itu, maka ada yang menjaganya, sedia menjaga permulaan kita. Jadi tak usah takutlah. Ya Allah, aku silap dulu ya Allah. Itu cara dia. Kalau yang awal tanpa ada permulaan, kalau yang akhir pula risau dengan keadaan yang berlaku ke depan. Ni sekarang ni macam-macam isyarat kepada keadaan berlaku dunia akan datang ini. Nah, keadaan 2024 membawakan kepada umat keadaan yang terjadinya sekian-sekian perkara. Walaupun memang ianya pada isyarat dunia akhir zaman akan banyak berlaku perkara-perkara itu. Tapi orang yang bertauhid ini adalah orang yang sentiasa tidak akan mengkucak-kacirkan keyakinannya dengan keadaan itu. Sebab apa? Walaupun kita tahu kita kena buat persiapan akhir zaman sebagai contoh, namun pada akhir itu ada sifat yang sentiasa yang memegang wal awwal wal akhir, tanpa ada pengakhiran. Kita ada akhir, maka Allah tanpa ada pengakhiran. Maka kita ibarat duduk di tengah-tengah, di kapit. Maka kita ini hanya menjadi penterjemah kepada sesuatu keadaan. Dulunya kita mungkin dengan salah dan silap dosa yang ada, Allah itu maha awal yang ketahui akan keadaan kita. Maka untuk menyatakan Allah itu maha pengampun, Allah tahu kita bermula macam mana. Orang mungkin tak tahu permulaan kita, struggle ni nak ubah ni, yang orang tahu tembak je. Tapi Allah tahu kita bermula bagaimana. Sebab waktu kita nak bermula, kita ingat kita dah bermula dah. Dah, Allah lebih awal tanpa ada permulaan. Sebab itu ada yang walaupun macam mana cerita dia pun permulaan dia, kenapa Allah boleh nyatakan pengakhiran yang baik? Kerana Allah tahu dia bermula bagaimana, dan dia ni layak bagi dirinya dengan kesungguhan yang dia ada, dia berubah. Jadi orang takkan boleh tahu mula macam mana. Dan orang tak tahu macam mana dia boleh jadi jahat ni. Orang tak payah kaji lah. Kadang orang, kenapa dia jahat? Kenapa jadi jahat? Kenapa? Soalan kenapa tu, benda buruk, orang kata malam tak berbau ni, benda yang kita tak boleh nak jangka sebenarnya.
Tapi yang sepatutnya kita kena tahu adalah apa kesan daripada itu. Apa kita nak buat setelah kita berbuat jahat, apa next step? Taubat. Itu sajalah. Taubat. Sehingga kan Nabi dia tanya oleh sahabat, ditanyakan oleh keadaan seorang si fulan ini buat jahat, kemudian dia buat baik, dia buat jahat, buat baik, dia buat jahat, dia solat. Nabi kata, biarkan dia buat baik dan solat. Kerana di sisi Allah itu tidak seperti mana kita faham. Kita ni duk faham mula pun tak tahu pun faham macam mana. Tak nampak tengah-tengah saja. Asal dia jadi macam itu? Terus macam itu. Nak pula lebih dahsyat, tahu tengah-tengah, dah hukumnya akhir lah. Aku tengok dia ni, tak boleh pergi ni. Tak boleh pergi dia ni. Tengok cakap macam tu bukan-bukan. Sebab tu kita kena hidup ikut hukum. Jangan menghukum. Orang yang hidup hukum, dia tidak akan menghukum. Itu ikut hukum. Dia akan faham perjalanan hidup yang jelas. Sedia yang zati bermaksud tiada permulaan bagi Allah SWT dan tidak menerima tiada pada bila-bila masa. Ini kata Salbiah itu. Menafikan keadaan sebaliknya. Wujud kan? Ada. Jadi nak pergi, ada ni boleh tak ada tak? Adakah ada ni boleh tak ada? Walaupun telah ditaukidkan bahawa ada itu tidak akan boleh dikaitkan dengan apa-apa. Namun dimantapkan lagi dengan sifat kidam. Yang ni ada tu masuk sedia. Subhanallah. Ada? Itu on tak? Speaker on. Ya. Yeah. Subhanallah. Okey, tak apa. Dah hijau dah? Hijau? Atau biru? Oh, tak ada bateri. Off dulu. Okey. Baik. Sedianya Zati bermaksud tiada permulaan bagi Allah SWT dan tidak menerima tiada pada bila-bila masa. Kekal. Lepas ni sebab tu lepas sedia tu cerita bab kekal pula. Bukan dimasukkan dengan sedia Allah SWT itu sebagai sedia yang zamani, iaitu lama masa serta didahului oleh tiada sebelumnya. Maknanya ada tu lama masa tu tiada sebelumnya. Dia tidak dikaitkan dengan hal keadaan itu. Ahwal. Dan Imam As-Sanusi membezakan antara pengertian bagi perkataan Al-Qidam dan Al-Qadim yang selalu disifatkan kepada Allah SWT seperti binaan yang qadim, kerana ia menjelaskan tentang tua atau lama usianya, sedangkan qadim Allah SWT tidak dapat dikaitkan dengan masa dan tempat. Al-Qadim iaitu dikaitkan dengan kaedah selalu disifat kepada Allah SWT seperti binaan yang qadim, kerana ia menjelaskan tentang tua atau lama usianya, sedangkan qadim Allah SWT tidak dapat dikaitkan dengan masa dan tempat. Sebab kalau rujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan kata Al-Qadim yang dahulu. Dahulu bukan merujuk pada zaman. Bukan merujuk pada keadaan. Tapi merujuk kepada sifat yang tanpa ada permulaan. Itu Al-Qadim. Sebab tu dikiaskan kepada bangunan yang dulu, yang qadim dulu. Maksudnya dia akan cerita bangunan ni dah lama. Qadim, dah lama. Tapi bila merujuk pada qadim yang dulu, bukan maksud zaman, bukan maksud masa dan tempat.
Tapi qadim, yang dulu nak merujuk permulaan, awal tanpa ada permulaan. Tu kena setiap faham. Sifat Allah yang awal tanpa ada permulaan. Wujud tanpa ada permulaan. Kalau nak digabungkan ya, yang wujud tanpa ada permulaan. Bila kan, kalau kita kaji sifat Allah ni, bila kita kait dengan hidup kita di masa sekalian, benarlah kata Allah, apabila orang yang ingat Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dia akan tenang. Siapa lagi yang awal daripada segala-galanya awal? Tak ada, melainkan hanya Allah. Jadi dia tenang dengan keadaan awalnya itu. Kan kita kan kadang-kadang cerita dari awal kan? Baik. Macam mana saya cerita ni ya? Dia macam ni. Biasanya kalau saya ruqyah ni, biasa saya tanyalah kan. Tanya tu kan tahu cerita awal. Tapi di cerita awal tu, oh ya Allah, 30 tahun cerita. Boleh buat novel tu. Kita pun, okey. Kita cut short. Kita nak trace point-point yang kadang-kadang ni macam ni. Dia sebut, nak mula tu, biar dia lepas dia mula. Padahal memang kisah dia 27 tahun yang dulu, 30 tahun yang dulu. Dia boleh jadi, apa orang cakap yang sekarang tengah viral, dia lakonkan semula 80-an punya cerita tu. Alahnya orang yang duk tak terima zaman sekarang ni. Dia tetap nak kembali ke zaman dulu kan. Dia tak boleh terima zaman sekarang. Nak kena jadi zaman dulu balik. Macam-macam hal ada. Tapi beza kata-kata orang dulu kan dengan sekarang tak. Dengan ada tomak ninahnya. Sekarang cepatlah. Terus macam itu. Oh dulu apalah kiranya. Adakah kita ini sudah berada pada keadaan yang kita nak? Dia boleh sabar. Siap posting lagi, tangan kaki naik. Memang zaman yang penuh dengan orang kata apa, kejiwaan lah sebenarnya. Nama sekarang ni dah tak ada soul, dah hilang dah. Kan? Jadi bila kita nak cerita dah awal, berbalik pada ruqyah tadi, kadang-kadang walaupun dah 30 tahun dulu, dia akan ada keluar perkataan yang happen sekarang. Saya kadang-kadang hati-hati dengan kalau saya tanya, cuba cerita. Saya tengok apa yang bermain di fikiran dia itu, di mulutnya, tak keluar benda itu, itulah dia yang sedang menghantui dia. Walaupun dah 30 tahun dulu. Dia bab-bab benda ni, dia tidak duduk pada, walaupun dia zaman dah berlalu. Contoh, kalau bab saka lah, dia dah 30 tahun, tapi awak sekarang masih kesan rasa dia, sebab zaman dia dulu, tapi cerita sekarang. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita, kalau boleh, kita tak perlu. Sebab tu kadang-kadang kita tak perlu tanya dulu macam mana. Sekarang dia yang penting. Tu je. Full stop. Siapa yang suka buka dulu-dulu ni, melainkan dia ada sebab ataupun dia tu artifak kepada negara ke lain kan. Buka sejarah balik. Ini kalau kau tak ada kena mengena dengan hal keadaan kajian sejarah, tak payah buka sejarah. Kadang sejarah silam habis semua dibuka, buat apa? No purpose. Tak ada faedah. Melainkan sejarah yang nak dikaji, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah para sahabat, para anbiya. Itu kaji sejarah tentang perkara yang boleh membuat kita ke depan dengan kaedah ataupun pegangan mereka terdahulu. Kalau diri kita nak buka balik, nak mula macam mana, tak payah. Anggaplah permulaan itu Allah tahu dan kita mohon keampunan. Khalas. Nak cerita sebuah salah, nak telan mati mak, luah mati bapak, macam itu kan. Mana ni? Abang cakap, macam mana abang? Alamak, abang nak cakap tak gertilah. Abang macam mana? Dia macam mana? Mula kat mana? Dia tanya mula kat mana? Berpinah kawan tu nak jawab. Dan sekali tak jawab dia. Jangan tanya permulaan dia. Sebab dia takkan tahu bagaimana dia bermula. Tak tanyalah. Kadang-kadang dia menangis kat situ je. Insaf, saya tak sangka saya macam ni. Tak sangka.
Dah. Tak perlu diungkit, dirungkai, nak tak payah. Orang bertauhid ni dia tak tanya dulu-dulu orang macam ni. Dia stop di situ sebab ke depan dia apa? Dah, kalah. Dan kita masih ada ke depan. Ke depan tu ada. Dan ke depan siapa? Itu yang menjaganya Allah, yang menjaga sifat akhir. Tanpa ada perakhiran. Maka kita doakanlah pengakhiran terbaik untuk setiap kita, kan? Allahumma husnil khatimah. Kan? Kita minta mati dalam husnil khatimah. Dah. Jadi tengok orang tauhid. Sebab tu Nabi SAW bila datang Islam ni, tak ada masalah. Macam mana karakter sahabat-sahabat terdahulu macam mana, kan? Tak ada orang masuk ungkit balik kisah, buka kisah para sahabat, tak ada. Kau dulu kan, aku tahu kau macam mana. Kau tak payah nak tunjuk baik dengan aku. Tak ada. Masuk tu considernya clean and clear. Memang Islam macam itu memang sekalian. Once tu dengan Allah, sifat Allah ni, once dengan Allah, berusaha dengan Allah ni. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, adakah Allah terima saya yang sekarang ni? Macam mana nak tahu tanda Allah terima kita? Allah tidak letakkan kita pada yang dulu. Khalas. Itu tanda Allah terima lah tu. Datang pula puak-puak joyah ni. Dia pula. Ni belum tentu dia terima oleh Allah. Tu sedap rasa dia nak menghukum orang. Dah kawan tu dah berubah, dah elok bertudung litup, dah elok, dah berubah lah tu. Hang nak sibuk apa lagi? Orang bercakap kan, macam mengalah Tuhan. Dia tu tak berubah bangai dah. Yang bercakap tu. Asyik tengok kepada buruk yang dulu. Jangan. Tengok yang sekarang ubah. Alhamdulillah. Angkat tangan Alhamdulillah lah. Bukan tengok, ini belum. Umur berapa? 40 lagi lah. Tak percaya perubahan pada 40 ni. Jangan. Sebab tu beriman ni cara beriman yang dahulu ni. Tapi Allah tanpa ada permulaan. Jadi kalau kita nak mula macam mana tak tahu, ingatlah Allah tahu permulaan kita macam mana. Jadi bila Allah tahu permulaan kita dengan kita macam mana, Allah tahu. Jadi kita berusaha dengan Allah lah, deal lah. Dah. Tutup cerita. Tas. Tak payah nak terkenang-kenang ku yang dulu bukan lagi sekarang, tak payah. Itu pun hadis kursi tadi, bila Allah tutup kelemahan, dia ada lawan hadis tu. Barang siapa yang tak bagi masa dengan Allah, Allah akan sibukkan hatinya dan Allah tidak tutup kelemahan dia. Bukan Allah buka tapi Allah tak tutup, dia sendiri yang buka. Saya dulu waktu saya jahil dulu, tak payah sebut waktu jahil dulu. Ni kalau orang ni saya kokak muka dia ni. Saya ni jangan darah saya dia ni. Tak payah. Saya dulu ni, ini kena okey, saya teruk lagi. Allah, dia cakap macam tu pula. Tak payah dah lah buka cerita dulu. Dia sendiri buka laju je. Kau jangan, kau tak tahu aku dulu macam mana. Nampak tidak? Dia cabar, jangan lah. Aku nampak menikah ni, keluar taring aku ni kan. Nampak. Jangan. Nampak. Orang tu tak tahu menahu, dia sendiri bagi tahu. Aku pantang ni kira sekarang ni kira dah baik sikit dulu. Habislah. Maknanya dia sendiri buka. Sebab tu kajian tauhid bila saya bawa pendekatan saya kerat dia. Malah kadang-kadang kita dulu, siapa dulu? Mati dah dulu dah. You are newborn. You dilahirkan semula. Kan? Kita hari-hari diberikan satu nafas baru. Hanya manusia yang dengan dunia saja membawa kita pada keadaan yang lama. Ungkit cerita lama. Pergaduhan sana sini. Sebab apa? Cerita lama. Luka lama berdarah kembali. Yang dulu bernanah dah jadi bisul balik. Apa cerita? Tak mengaji tauhid lah tu. Orang yang ngaji tauhid ni pasti Allah akan campakkan hatinya, menterjemahkan. Dia panggil tauhid, nanti akan cerita tasawuf tau. Yang kita bincangkan sekarang ni adalah tasawuf. Yang tadi kita bincang sifat Allah, Al-Qidam, Al-Qadim kan. Kemudian nak terjemah dalam hidup, dia akan jadi tasawuf. Sebab tu perbincangan ni dia takkan lari, dia mesti selari. Malah siapa yang bertasawuf mesti kena bertauhid. Kalau ikut susunan tauhid dulu,
Tak boleh tiba-tiba tasawuf. Dan jangan cuba-cuba untuk menutup kisah lama dengan berpura-pura nak jadi baik. Itu jangan. Aku ni macam tadilah. Aku ni. Datang. Ini aku sebenar. Apa hati kau tu? Pula. Tu tak bertasawuf tu. Dia orang bertasawuf ni, kalau orang cucuk dia, tak match lah. Dingin lama dia dah mati. Ni cerita lah. Bab cerita terlintas ni. Ni cerita bab kidam ni. Ada satu movie tu, tak tengok sangat pun. Tapi tengoklah juga kan. Dia lelaki. Cerita India. Tapi bukan kali-kali India. Sekarang pun dah ada pembaruan yang bagus. Tapi dia ada dua personality. Dia dulu ni, sekarang dia, orang boleh tak kenal dia tu, rupa dia dulu ni, gangster besar. Sampai dengan dia pun tak kenal dia dulu siapa. Faham tak cerita dia? Aku dulu, orang cuba buka kisah, sampai dia kena tangkap dengan geng dia balik, sampai dipaksa jadi yang dulu. Dia pun tak tahu tanya. Lepas sekali, sambil tu dia bunuh jugalah orang jahat tu. Dia kata apa? Akulah dulu tu katanya. Tapi lepas tu cakap kan, untuk melupakan yang dulu, kita kena percayakan diri kita terlebih dahulu. Tak payah percayakan orang lah kita dulunya. Kita sekarang pun, kalau orang cakap awak dah baik, ya ke? Saya bukan macam tu. Dah orang cakap awak dah baik, awak ingat dulu pula. Ada pula. Orang dah kata awak dah baik dah. Saya tahulah dulu saya macam mana. Ya Allah. Pula dah. Yang kawan ni tadi, lupa dah dia dulu. Memang dia betul-betul bunuh karakter dia dulu. Sampai orang buka balik cerita, sampai dia create lah lifestyle baru, sampai dia sendiri percaya yang dulu bukan dia. Saya tak kenal dia ni siapa. Tak kenal. Pada muka dia. Tak kenal. Wah, hebat. Bagus kat cerita tu kan. Sekarang pun dapat connected dia. Sebab tu jangan tengok kosong. Hati-hati apa yang kita lihat, jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Itu kaedah dia. Jangan diyahudikan semua benda. Yahudi semua ni. Ada sini macam itu. Yahudi semua ni. Haram semua ni. Tak boleh. Setiap benda tu ada mesej yang mungkin dia yang buat, tapi kita yang olah. Dia tak faham, lantak dia lah. Kita yang faham, kita olah lah. Kan? Macam kisah ni. Betul. Cerita tu kalau orang tengok, seronok-seronok je lah. Tapi kita tengok, faham. Kait pula dengan ni. Lagi, ya Allah. Jadi jangan lagi ternampak-nampak diri yang dulu. Dan kita sudah pasti berjalan ke arah ke depan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan sesekali suka keadaan yang dulu. Jangan sesekali. Apatah lagi pada yang dulu ada perkara-perkara yang dilarang, dicerca, dimukul oleh Allah. Ya. Ada soalan? Wassalam. Muhasabah. Okey. Dia sedar diri, panggil muhasabah diri, itu lain. Perasaan baik tu tadi, macam tadi tu. Yang saya sebut tadi, aku dulu ni, sekarang ni kira okey lah ni. Tu perasaan baik. Kalau dulu teruk lagi tau. Lepas tu bersyukur tu dapat aku macam contoh. Tu perasaan baik sebenarnya. Kalau muhasabah diri, mengenang dosa-dosa dulu, tu lain. Mengenang dosa dengan bertaubat, dan cara mengenang itu sehingga Allah terima amalan dia dan dia ada kekuatan nak berubah jadi lebih baik. Itu betul-betul muhasabah. Bukan dia terperangkap dengan dosa dia, akhirnya dia lemah nak jadi baik. Itu dia kena fitnah dengan perangai buruk dia. Akhirnya hati-hati. Sebab tu hati-hati dengan buat jahat ni. Bukan soal buat jahat tu. Kadang-kadang buat jahat berkali-kali sampai lemah kita untuk menjadi baik. Kita jadi fed up. Dan iblis pun cakap, tak payahlah. Tak payahlah. Muka engkau, tak payahlah. Itu iblis, syaitan. Syaitan cakap. Syaitan jin. Datang pula syaitan manusia. Aku tahu engkau tak payahlah. Tanya.
2 kali 5 datang, hancur lah. Tak? Perasaan baik ni dia selalu menunjukkan diri dia, kira ni sekarang dah okey tau. Dia pula yang okeykan dia sekarang. Siapa kata? Dia tak tahu dia pun sekarang pun teruk juga. Dan perasaan baik juga boleh dikaitkan dengan dia melalui lebih teruk daripada orang lain. Dia sentiasa membandingkan dia lebih lagi. Aku dulu teruk lagi. Aku lebih lagi. Jangan. Merasa diri lebih ni hati-hati. Merasa diri lebih menyebabkan dia berada dalam keadaan tadi perasaan baik yang menyebabkan kepada kesombongan lah, meremehkan. Kau ada masalah apa-apa? Berapa hutang kamu? 100,000. Aku 1 juta. Mau jaga. Kena pula 1 juta. Hutang kamu? Aku 5 juta. Yang lain aku? Lain tu. Dia nak rasa dia tu lebih besar. Jangan meremehkan masalah orang lain. Dengan membesarkan, kita menyangka masalah kita lebih besar. Ingat, sebab tu kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling susah. Maka tak ada lebih susah pada kita. Bila ingat Rasulullah, kesusahan kita kecil tu. 0. Jadi malu nak rasa macam hidup susah sangat. Nabi susah lagi. Itu pun ciri orang yang berakidah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jadi kesimpulan kita habiskan sifat ini. Sekalipun demikian, perkataan Al-Qadim juga boleh digunakan untuk menamakan sifat Allah SWT kerana ia ada satu daripada 99 nama Allah SWT mengikut hadis yang ke 3850 riwayat Ibn Majah. Dalam Sunnah Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah menurut Al-Baijuri, satu Dunasina Al-Qidam bermaksud mendahului sesuatu yang memiliki persamaan dan pengertian Al-Awwal. Yang kita bincang tadi, iaitu satu daripada berapa nama Allah SWT yang 99 Al-Awwal sebagai sifat Allah SWT turut disenaraikan oleh Al-Muhasibi dan sebahagian Salafiyah. Al-Qadim ini ataupun Al-Qidam, Al-Qadim atau Al-Qidam yang kita bincangkan tadi. Ini dah huwa awal tadi. Dia kaitan kalau nak nasnya huwa awal wal akhir. Cuma sifat Al-Qidam ini adalah yang dirumuskan oleh ulama-ulama muktabar dan ia bukan rekaan. Itu kena faham tu, sebab dia bukannya menghadkan ataupun hanya memilih-milih, tidak. Sebenarnya dia adalah, ingat balik tujuan diadakan pembahagian 4 sifat zat bagi Allah ini, tujuannya adalah untuk memudahkan pembelajaran. Apa-apa kena rujuk balik sebab musabab diwujudkan perbahasan ini. Sebab akan ada keadaan-keadaan yang cuba untuk mempersoalkan balik. Kenapa pula sifat Allah Qidam? Boleh ke? Kan ada 99 je. Apa tak bolehnya? Ada persamaan dengan huwa awal. Malah Al-Qidam ini adalah kaedah bagaimana yang telah diasaskan sifat perbahasan ini oleh ulama-ulama muktabar salaf pun ada. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tahawi pun cerita. Kita kait balik. Kemudian kita boleh bincangkan balik bahawasanya sifat ini disusun semula oleh Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Dan dia ada persamaan dengan Asma'ul Husna dan tidak lari pun daripadanya. Bila macam ni, kita mudah nampak. Bila ada perbahasan ni, kita mudah untuk terjemahkan dalam kehidupan kita pula. Nampak tak? Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung pada perbahasan Al-Baqa pada perjumpaan seterusnya. Ada soalan lain? Ya. Dalam pengertiannya al-awwal kan. Kalau wujud tu macam mana? Wujud tu al-awwal juga kan? Okey, baik. Perkataan sifat wujud, al-wujud, kalau kata Al-Qidam itu berkaitan dengan al-awwal. Sebab awal, kalau wujud dia tidak kaitkan dengan keadaan. Sebab sifat nafsiyah dia tidak akan bersandar pada ahwal. Kalau Qidam ni dalam penafian kepada keadaan. Keadaan Allah itu tidak akan ada permulaan. Takkan ada, maksudnya dia tanpa ada permulaan. Dia tidak akan ada tiada. Dia. Jadi
maka yang relatifnya dengannya adalah awal. Dan awal pula dirujuk permulaan yang bermula tanpa ada permulaan. Permulaan tanpa ada kewujudan awal tu, maka dia bermula tanpa ada permulaan. Kalau wujud, tidak. Wujud memang sifatnya sendiri yang tanpa ada dikait dengan apa-apa. Jelas? Baik. Lain? Tak ada? Ajar? Ada? Di Singapura? Dia jauh datang tu. Dia datang dari Singapura datang. Alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang pagi yang penuh barakah, insya-Allah Allah akan berikan kefahaman yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bateri habis. Subhanallah. Baik, untuk makluman, seperti mana yang pernah saya nyatakan pada FB, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri rahimahullah ta'ala berbesar hati untuk anugerahkan sijil kepada yang mengikuti pengajian ini sampai habis. Online atau offline, dua-dua dapat. Ustaz, kalau ulangan pun boleh. Yang penting ikut pengajian ni. Sebab tu kita ada rakam. Kalau tak sempat nak on time, maka on time secara talaki atau online, maka buat revision balik. Dan kita akan ada, nanti saya akan bagi form akan datang nanti, attendance list. Dan memang kita akan buat perkara ni yang mendapat penghargaan. Dan alhamdulillah bila Tuan Guru bagi isyarat begitu, makna pengajian yang disampaikan ni mengikut spesifikasi beliau lah. Saya pun sangat syukurlah. Beliau bagi tahu, saya cadangkan kita bagi sijil penghargaan kepadanya khatam pengajian. Dan saya pun dapat tempian sebab Allah takdirkan wasilah saya menyampaikan. Macam mana dapat sijil penghargaan kalau yang menyampaikan itu betul? Tapi alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah. Jadi istiqomah lah. Kalau tak dapat secara talaki, maka dapatkan secara online. Kalau tak dapat secara on time, pastikan murojaah. Dan sijil ni sangat berharga, bukan sebab nak dapat apa-apa, tapi menjadi bukti. Bukti kepada anak cucu kita, warisan bahawa kita mengaji sifat 20, sungguh-sungguh mengaji. Bukan sekadar mendengar, tapi kita mengaji dan mengkaji. Dalam perbahasan kita ni mengkaji. Ini adalah kajian. Mengkaji. Dan ambillah peluang ni, usahakan, insya-Allah mudah-mudahan padanya ada kebaikan, insya-Allah. Wallahu alam, kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Khair. Live boleh tengok balik dekat FB saya, Farid Abu Aulia. Farid Abu Aulia ada. Setiap hari Ahad saja bermula tengok keadaan. Kita bermula pukul 11, pukul setengah, pukul 9 boleh. Boleh belaka. Allah lah. Sampai ada power bank? Tak ada. Ada power bank tak? Ada power bank? Ada power bank? Tak ada. Tinggal power bank. Baik, kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله fi kulli hajat ya Rabb, khususan kepada negara-negara Islam seluruh dunia ya Allah, khususan Palestin, bebaskan ya Allah daripada cengkaman Zionis laknatullah ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan urusan kami dunia akhirat ya Allah ya Arhamar Rahim. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله يا الله يا رحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada hari ini, pengajian kajian sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah dan seterusnya munajat umat. Mudah-mudahan Allah terima amalan seluruh kita, amalan kita pada hari ini. Allah berkati kita semua insya-Allah, dan Allah istiqamahkan kita insya-Allah sehingga kita kembali ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun pada saya kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ini, sehingga kita bertemu lagi pada perjumpaan akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Boleh ambil pula. Saya nak pakai cas. Yang putih. Khair. Saya nak tengok tutup pembalut. Ustaz saya amal lagi. Datuk tengok lagi. InsyaAllah cucu.